Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, apa khabar anda semua? Jadi, biasa memang kita selalu buat video untuk mengkritik dan juga untuk menghentam Pakatan Harapan, tetapi kita juga membuat video untuk menegur rakan-rakan dalam Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional. Dan pada kali ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat teguran kepada rakan Perikatan Nasional kita iaitu MCA. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, MCA ini memang macam mana kita tahu merupakan antara sosok yang begitu bersejarah dalam perjalanan negara ini, di mana MCA pada peringkat awalnya merupakan salah sebuah daripada 3 parti yang bersama-sama dengan UMNO serta MIC untuk membentuk Parti Perikatan yang seterusnya menjadi kerajaan pertama di Persekutuan Tanah Melayu ini dan kemudian berasimilasi menjadi Barisan Nasional pada tahun 1970-an dan kini berada dalam Muafakat Nasional serta Perikatan Nasional secara umumnya. Jadi kenapa saya buat video pada kali ini berkenaan dengan MCA? Seperti mana yang anda tahu, baru-baru ini berlaku pergeseran antara UMNO Tanjung Malim dengan MCA Tanjung Malim berkenaan dengan kemahuan UMNO ataupun permintaan UMNO supaya kerusi Tanjung Malim ini diserahkan kepada UMNO. Di mana MCA kata, oh tidak boleh, ini adalah kerusi tradisi kami. Sedangkan Tanjung Malim merupakan sebuah kerusi yang terdiri daripada majoriti Melayu Islam. Jadi sebelum saya nak cerita lebih panjang lah, saya ingin cerita tentang apakah itu sebenarnya kerusi tradisi. Kerusi tradisi ini tuan-tuan dan puan sekalian bukan bermaksud bila kita bertanding ke tempat tersebut tapi kalah, kan? Bertanding kalah, itu kerusi tradisi. No. Bukan itu maksudnya. Kerusi tradisi ialah kerusi yang memang kita dah pegang sekian lama. Sebagai contohnya kan, macam dulu pedang merupakan kerusi tradisi PAS, terutamanya pada era almarhum Datuk Fadil Noor. Tapi bila Mat Sabu bertanding kat sana, boleh kalah pula pedang dekat UMNO masa tu kan. Itulah dia bawa badi betul. Ataupun marang sebagai kerusi tradisi PAS. Ataupun sebagai contohnya pekan. Memang kerusi tradisi bukan sahaja kerusi tradisi bagi UMNO, tetapi kerusi tradisi bagi Datuk Seri Najib Razak pun. Maka yang itu boleh kita katakan sebagai kerusi tradisi. Turun-temurun memang dipegang oleh parti tersebut. Tapi kalau bertanding kalah, itu bukan kerusi tradisi. Itu lebih pada kerusi yang ditandingi sahaja. Jadi, kalau nak mengikutkan tentang hujah tersebut, kita perhatikan pula prestasi MCA ketika PRU yang ke-14. Mereka hanya menang satu kerusi sahaja, iaitu menerusi presiden mereka iaitu Wee Ka Siong yang memenangi kerusi air hitam dan menjadi ahli parlimen lah. Dan kemudian selepas itu ketika era Pakatan Harapan semakin hancur, berlaku PRK di Tanjung Piai menyaksikan kemenangan YB Wee Jack Seng, lalu menambahkan lagi seorang ahli parlimen MCA dalam kerajaan. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan sekalian, kalau kita perhatikan, kerusi air hitam dengan kerusi Tanjung Piai itu sendiri merupakan kerusi yang majoritinya orang-orang Melayu dan Islam. Jadi sepatutnya MCA ini bertindak untuk menentang, mengekang kemarahan DAP, lalu bertanding di kawasan kerusi campuran ataupun kerusi yang tidak didominasi oleh orang-orang Melayu dan sebagainya. Tetapi mereka seolah-olah macam berkeras untuk bertanding di kerusi-kerusi majoriti orang Melayu. Jadi pada pandangan peribadi saya, minta maaf kalau saya salah, tetapi pada pandangan peribadi saya, antara sebab utama mengapa MCA hendak berkeras bertanding dekat kawasan-kawasan majoriti Melayu kerana mereka tahu mereka hampir pasti tidak mendapat sokongan daripada orang-orang Cina sebagai contohnya. Orang-orang Cina, macam mana yang saya telah katakan banyak kali sebelum ini, pada ketika ini walaupun ada sedikit kegoyahan, undi mereka masih lagi solid kepada DAP. Jadi MCA nak cari jalan mudah. Mereka nak mudah menang. Lalu mereka mengharapkan undi orang-orang Melayu yang sudah pastilah yang akan menyokong Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional, menompang tuah UMNO dan juga PAS. Macam mana yang berlaku dekat Tanjung Piai. Jadi perkara ini sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian tidak boleh berlaku seperti ini. MCA ini patutnya menjadi benteng untuk berlawan bagi pihak kita dekat kawasan kerusi campuran ataupun kerusi yang didominasi oleh orang-orang bukan Islam. Bukan mereka pun nak menumpang kerusi orang-orang Melayu dan Islam.
Mengikut statistik pada tahun 2013, saya tak tahu statistik sekarang berubah ataupun tidak, kerusi majoriti Melayu Islam serta Bumiputera, okey, ini termasuk Sabah Sarawak sebagainya, terdiri ada 155 kerusi semuanya. Dan 30 kerusi adalah didominasi oleh kaum Cina dan bakinya adalah kerusi campuran. Okey? Jadi seharusnya MCA kalau betul-betul hendak membuktikan relevansi mereka dalam Perikatan Nasional ataupun dalam Muafakat Nasional ataupun dalam Barisan Nasional itu sendiri, mereka harus bertindak untuk bertanding dekat kerusi-kerusi yang majoriti Cina ini. Kerana mereka ialah parti Cina Malaysia. Kan? Contoh Malaysian Chinese Association, Persatuan Cina Malaysia. Mereka adalah parti untuk kaum Cina. Jadi sepatutnya mereka bertanding di kawasan-kawasan majoriti Cina ataupun mungkin di kawasan yang bercampur. Itu baru betul. Dan tambahan pula sekarang ini tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam Perikatan Nasional sendiri, mengambil kira Perikatan Nasional ini benar-benar membentuk satu gabungan dan akan bertanding PRU sebagai satu entiti. Dalam Perikatan Nasional pun dah ada 4 parti yang didominasi oleh orang-orang Melayu. Iaitu sudah tentulah UMNO. Kemudian kita ada PAS. Kemudian kita ada Bersatu di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga kita ada Camp Azmin. Kesemua ini majoritinya adalah Melayu. Mungkin Camp Azmin ada sedikit campuran, campur ada orang Cina sikit, ada India sikit, ada Sabah Sarawak sikit. Tapi kalau ikutkan, masih lagi didominasi oleh orang-orang Melayu. Jadi 155 kerusi Melayu Bumiputera ini untuk dibahagi-bahagikan, dan kalau mengambil kira Sabah dan Sarawak punya kisah, of course dibahagi-bahagikan dengan GPS juga ataupun mana-mana wakil Sabah yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi kita mencadangkan, kerusi yang ada untuk Melayu Bumiputera ini pun dah terhad. Jadi kepada MCA dan juga saya panjangkan kepada MIC, fokus kepada tugas anda, iaitu untuk memenangi kembali undi daripada orang bukan Melayu, terutamanya daripada kalangan orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Janganlah anda hendak mengambil kerusi-kerusi majoriti Melayu ini, kemudian bila anda menang, anda buat kerajaan ini macam seolah-olah hak anda. Tahu tak? Macam contoh kenyataan-kenyataan yang mengguris hati daripada Timbalan Menteri Pendidikan sebagai contohnya, yang mengatakan bahawa tulisan Jawi ini kemungkinan besar tidak mampu untuk diajar lagi pada tahun depan dekat sekolah vernacular kerana masalah COVID-19. Satu alasan yang boleh katakan dangkal sama sekali. Macam ini yang anda mahukan untuk menyaksikan orang Melayu ini anda. Cakap terus terang kat sini, DAP memang menunggu tahu tak, MCA ini bertanding dekat kawasan-kawasan majoriti Melayu sebab mereka yakin Melayu mungkin akan protes. Dan daripada maklumat yang saya dapat, pihak TUN dan juga PAN, mereka akan letakkan calon-calon Melayu dekat kawasan-kawasan majoriti Melayu yang ditandingi oleh MCA. Memang confirm lah kita mungkin akan kehilangan kursi-kursi tersebut jika MCA masih berkeras untuk bertanding dekat kursi-kursi yang tersebut itu. Jadi sekali lagi kita nak minta kepada MCA. Kita minta kepada mereka, tolong sedar diri. Buktikan anda masih relevan untuk menarik undi orang-orang Cina dahulu, baru anda sembang hendak bertanding dekat kerusi yang majoritinya Melayu Islam. Saya tidak mahu bersikap resis, saya tidak resis. Tetapi saya cuma bertindak untuk meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Dan tempat MCA, tempat untuk parti Persatuan Cina Malaysia ini ialah untuk mendapatkan undi orang-orang Cina dan juga orang-orang bukan Melayu. Biarkan kerusi majoriti Melayu Islam yang lebih 55% orang Melayu Islam ini dibahagi-bahagikan antara 4 parti yang saya sebutkan tadi itu, iaitu UMNO, PAS, Bersatu dan juga Camp Azmin. Jadi setakat itu sahaja video saya pada kali ini. Minta maaf atas kesalahan silap. Sekali lagi, saya bukanlah hendak bersikap resis, tetapi saya pragmatis dan saya tidak mahu melihat peluang Perikatan Nasional untuk mengekalkan kerajaan Malaysia ini menjadi samar-samar ataupun menjadi berkurangan kerana ketamakan MCA yang bagi saya tidak sedar diuntung ini, tuan-tuan dan sekalian. Minta maaf atas kesalahan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menegur untuk kebaikan. Jumpa lagi.